Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita semakin menghampiri bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah memberikan kepada kita kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur supaya kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Bulan yang dijanjikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan ibadat sunat pada bulan Ramadan diberikan pada macam kita melakukan ibadat yang fardu. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita sambung sedikit daripada perbincangan kita pada kuliah 2 minggu yang lalu. Masih lagi kita bincang sedikit berkaitan dengan puasa. Apakah perkara sunat yang patut kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Kerana memperbanyakkan amalan sunat itu adalah sangat baik. Walaupun sunat, tetapi sunat itu memberikan kekuatan kepada ibadat puasa kita. Antara amalan sunat yang terdapat dalam bulan Ramadan ini, pertamanya ialah sahur, makan sahur. Orang muda dia tak berminat sangat dengan makan sahur. Dia lebih suka tidur daripada bersahur. Sedangkan sahur itu ada keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, pertama sekali kita perlu hidup yang berkah. Dan yang keduanya, kita perlukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat dan rahmat ini sangat penting dalam kehidupan kita ini. Nabi SAW telah bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Nabi kata, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi SAW menyatakan, sahurlah kamu, kerana sesungguhnya pada sahur itu, pada makan sahur itu ada keberkatan. Makan sahur itu ada keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tak makan sahur, tak ada berkat. Makan sahur ada keberkatan. Dan sesungguhnya mereka yang melazimkan diri dengan bangun untuk bersahur, Allah memberikan kepadanya kekuatan. Kemudian yang keduanya, sunat yang kedua pada bulan Ramadan ini ialah menyegerakan berbuka puasa bila masuk waktu berbuka puasa. Segera. Ada orang tu melengah-lengah, masa dah masuk dah 5 minit dah. Dia banyak dari itik, dia ada elok itik lagi. Dia elok itik. Muslimat yang duduk dapur, pergi mari dapur. Tak cara lagi untuk berbuka puasa. 5 minit dah kadang-kadang tu. 5 minit dah. Itu adalah amalan yang boleh membawa kepada jadi makruh. Melambatkan sahur setelah masuknya waktu sahur. Melambatkan berbuka setelah masuknya waktu berbuka puasa. Itu boleh menyebabkan jadi makruh. Kerana keberkatan itu berada bersama-sama dengan mereka yang menyegerakan berbuka puasa bila masuk waktu berbuka puasa. Tetapi jangan mendahului. Jangan mendahului time dia. Ada seminit lagi. Honor dia pecah dalam tu. Mendahului time berbuka puasa. Walaupun 1 minit sekalipun, kalau tak sampai lagi waktu dia, batal puasa. Kalau time berbuka itu belum sampai lagi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala la yazalun nasu bi khairin ma ajilul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa manusia itu tinggal dalam kebaikan. Nabi kata manusia itu sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka segera berbuka puasa. Orang yang tinggal dalam kebaikan itu, kata Rasulullah, ialah mereka yang segera berbuka puasa setelah masuknya waktu berbuka puasa. Setelah masuknya waktu berbuka puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mentakhirkan sahur, melambatkan sahur. Pukul 3 bukan time sahur. Pukul 3:30 dah lagi, pukul 4 dah lagi, pukul 4:30 dah lagi. Itu time tahajud, time qiyamul lail. Time kita bangun untuk sujud kepada Allah SWT, untuk mengangkat tangan berdoa kepada time itu. Jadi time yang sebaik sahur itu ialah mengakhirkan sahur, dekat dengan waktu subuh. Seorang sahabat Nabi, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, pernah bersahur bersama dengan Nabi, dan kemudian dia solat subuh bersama dengan Nabi. Orang tanya dia, kamu sahur dengan Rasulullah dan kemudian kamu solat subuh bersama Rasulullah, setakat manakah jarak panjang pendek antara lepas makan sahur dengan masuknya waktu subuh? An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah qila kan kana bainahuma qala 50 ayat, rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata dia, pernah kami makan sahur bersama dengan Nabi. Zaid pernah makan sahur bersama dengan Nabi. Kemudian kami berdiri melakukan salat. Lepas tu Zaid solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya dia, sepanjang manakah jaraknya? Berapa lamakah waktu antara lepas makan sahur itu dengan masuknya waktu subuh? Jawab Zaid bin Thabit, sekadar membaca 50 ayat Quran. Sempat baca 50 ayat Quran. Fatihah 7 ayat. Sempat baca 50 ayat Quran. Lepas tu masuk waktu subuh. Maknanya jarak antara makan sahur dengan waktu subuh itu tak panjang sangat. Tak panjang sangat. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentakhirkan sahur. Bila kita mentakhirkan sahur, maka ianya termasuk amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, puasa ni dia bukan sekadar tak makan tak minum. Puasa ni kata Imam Al-Ghazali, semua anggota kita berpuasa. Tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, seluruh panca indera kita ini berpuasa belaka. Jadi kalau sekadar tak makan tak minum, tapi lidah kita ni cakap ikut dan ikut suka nak cakap, boleh menyebabkan puasa jadi guru. Boleh menyebabkan puasa jadi guru, ataupun kalau tak kena gaya boleh menyebabkan dan jadi dosa besar. Percakapan yang merupakan fitnah itu dosa besar. Ngumpat dosa besar juga. Jadi puasa ini ialah puasa seluruh panca indera manusia, meninggalkan perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang tidak baik, meninggalkan amalan-amalan yang boleh mendatangkan kerugian kepada puasa kita ini. Sebab itulah lidah ini di antara anggota manusia yang boleh menyebabkan tuan dia tersungkur dalam api neraka. Lidah lembut tidak bertulang, tetapi tuan ampunya lidah ini, kata Rasulullah, boleh menyebabkan tuan dia tersungkur dalam api neraka. Maka lidah hendaklah dijaga dengan sebaiknya. Telinga pun begitu, mata pun begitu, dan seluruh panca indera kita ini hendaklah dijaga dengan baik. Dan hendaklah berpuasa semuanya, bukan sekadar tak makan dan tak minum, tapi seluruh anggota zahir dan anggota batin kita
hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan ini. Yang kelimanya ialah memperbanyakkan baca Quran. Kita ni baca Quran sama dah. Tiap-tiap hari dah kita baca Quran. Bulan tidak Ramadan ini mungkin kita dapat khatam 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali, ataupun 4 bulan sekali. Atau kita amal dah. Jadi bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbanyakkan membaca Quran. Sebaik-baiknya kita khatam sekali 30 juzuk itu dalam bulan Ramadan. Orang yang lebih hebat lagi, dia dapat khatam 2 kali. Dapat khatam 2 kali baca Quran pada bulan Ramadan. Kalau boleh buat gitu lagi baik, lagi comel. Sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing kepada manusia, supaya manusia ini boleh beza mana yang betul dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kerana manusia ini perlukan kepada bimbingan untuk menjadi orang yang berjaya di atas muka bumi. Untuk menjadi orang berjaya di akhirat juga perlukan kepada bimbingan. Dan Quran itulah yang membimbing manusia dengan sebaik-baik bimbingannya. Sunnah Nabi dan kitab Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebaik-baik pembimbing untuk menyelamatkan kita manusia ini dalam perjalanan pulang ke negeri akhirat yang kekal abadi. Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan, pada 17 hari bulan, dan malaikat mengajar Rasulullah membaca Quran pun pada bulan Ramadan. Maka kita memperbanyakkan membaca Quran pada Ramadan itu merupakan amalan yang sangat baik, merupakan amalan yang dapat membantu menjadikan puasa kita itu menjadi rendang. Puasa kita jadi rendang, jadi subur, sebagaimana pokok yang rendang dan pokok yang subur. Kemudian yang keenamnya, memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah. Sedekah kita sama-sama ada. Kadang-kadang kita mari bagikan ke surau kita ni, kita bubuh dalam tabung. Ada tabung tak? Ada. Kita masuk ke dalam tabung 5% pun tak apa. Lebih lagi baik. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila ditanya Rasulullah siapa yang bersedekah begini, dia kata, awal angkat tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi tanya lagi, siapa yang ziarah orang sakit begini? Saya, ya Rasulullah. Ziarah orang sakit, pedang ke dia dulu. Bersedekah, pedang ke dia dulu. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sedekah ini adalah amalan orang soleh. Mereka yang sampai di martabat mutmainnah, mereka suka buat kebajikan, suka menderma, suka bersedekah, suka melakukan kebaikan. Mereka yang sampai ke martabat mutmainnah. Bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah masa yang paling baik untuk bersedekah? Nabi kata, bila lagi kalau tidak bulan Ramadan. An Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayu sadaqah afdalu qala sadaqatun fi Ramadan rawahu Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dia, ditanya orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manakah sedekah yang utama? Bilakah sedekah molek sekali nak bersedekah? Bila? Time bila? Masa bila? Nabi jawab, sedekah pada bulan Ramadan. Bersedekah pada bulan Ramadan merupakan time yang paling baik, masa yang paling baik untuk bersedekah. Nabi ini bersedekah macam cium, laju, cepat. Bak sedekah ni Nabi cepat sangat, macam angin yang berlalu. Maka pada bulan Ramadan kita memperbanyakkan sedekah. Dan sedekah ini kadang-kadang dia menjadi ubat kepada orang yang sakit. Ada orang sakit tak sembuh sakit, tetapi bila bersedekah, maka sedekah itu menjadi ubat, menyembuhkan penyakit. Maka ubat temu dengan doktor dah banyak hospital, banyak klinik dah, banyak ubat dah habis beli dan seumpama, penyakit dah sembuh. Tapi bila bersedekah, sedekah itu menjadi ubat. Nabi pun sebut bersedekah itu jadi ubat.
Saya teringat kisah yang berlaku di tanah Arab. Walaupun saya pernah cerita tak apa sebut. Benda molek sebut acak kali tak apa. Seorang jutawan Arab telah mengidap satu jenis penyakit dan dia bertemu dengan doktor. Doktor kata, awak ni 4 hingga 5 bulan je lagi boleh hidup atas muka bumi. Umur awak tak panjang dah, kata doktor kepada jutawan itu. Dia tak puas hati, dia pergi temu pula dengan doktor pakar di luar negeri. Dia orang kaya. Doktor ni kata, awak kena membuat pembedahan. Awak kena buat pembedahan penyakit awak ni. Dia kata, tak apa doktor, tapi izinkanlah saya balik dulu ke negeri saya, nak temu dengan keluarga saya dulu. Dia pun balik ke negeri dia di tanah Arab. Dan pada suatu hari dia pergi ke pasar, satu buah pasar dia pergi. Dan dalam berjalan di pasar itu, dia tengok ada seorang perempuan sedang membawa bakul. Seorang perempuan sedang menjunjung bakul. Dan dia kutip tulang-tulang yang dibuang. Tulang-tulang yang telah dibuang dikutip. Tulang ni tak ada isi kan. Habis dedeh dah daging yang ada bertulang. Kakak kita sini, tulang tu ada daging, buat sup. Perempuan ini dia kutip tulang, dia bubuh dalam bakul, lepas tu dia junjung. Maka jutawan ini menghampiri perempuan itu, dia bertanya, puan kutip tulang ini untuk buat apa? Kutip tulang ini untuk buat apa? Maka dia jawab, saya kutip tulang ini kerana ada di rumah saya beberapa orang anak yatim. Di rumah saya ada beberapa orang anak yatim yang tak ada makanan nak makan. Saya kutip tulang ini, saya nak rebus tulang ini, dan saya nak beri air tulang ini untuk diminum oleh budak-budak yatim yang ada di rumah saya, anak yatim yang ada di rumah saya. Jadi bila dia dengar itu, titik air mata jutawan ini, titik, sedih. Sedih, anak yatim yang sepatutnya diberikan perhatian, sepatutnya dijaga dengan sebaik-baik penjagaan, tapi tak ada makanan nak makan, tak ada makanan, budak yatim nak makan. Dia pun seluk paket beri kepada anak yatim itu, seluk paket beri pada perempuan itu, dan dia beri daging, dia beri pada perempuan itu. Dan dia berkata lagi, kalau puan memerlukan lagi pertolongan daripada saya, hubungilah saya. Kemudian selepas itu dia balik semula, pergi ke luar negeri, cek balik dengan doktor pakar di luar negeri. Doktor kejut doktor. Doktor tak tanya, awak balik ke negeri awak ni, awak berubah kan? Dia kata, tak doktor, saya tak berubah pun. Doktor kata, apa yang saya cek, yang saya dapati, penyakit dalam tubuh awak dah hilang semua sekali, dah tidak ada semua sekali. Maka dia teringatlah apa yang dilakukan, iaitu bersedekah, memberikan sumbangan kepada anak yatim, beri makan kepada anak yatim, merupakan satu amalan yang sangat mulia. Sesiapa yang mengambil berat anak yatim, beri pertolongan pada anak yatim, dari segi makan minum dia, dari segi pakaian dia dan seumpamanya, Nabi kata orang ini dia akan duduk berjiran dengan aku dalam syurga macam jari telunjuk dengan jari tengah, duduk dekat dengan Nabi dalam syurga bagi mereka yang prihatin kepada anak yatim. Jadi bersedekah pada bulan Ramadan ini merupakan amalan yang sangat baik. Bukan saja pada bulan Ramadan, bulan lain pun baik juga bersedekah, kerana mereka yang bersedekah ini antara amalan orang soleh. Yang ketujuhnya ialah mendirikan solat tarawih. Solat tarawih ini tak ada pada bulan lain, ada pada bulan Ramadan. Adapun witir terdapat sepanjang tahun. Witir boleh dibuat 1, 3, 5, 7, 9, 11. Boleh dibuat selepas tarawih ataupun selepas solat isya. Tetapi hak comel sekali witir ini dibuat di penghujung malam setelah selesai solat tahajud, setelah selesai solat yang lain dan amalan-amalan yang lain, amalan qiyamul lail itu ya di penghujung malam. Di penghujung malam itulah witir yang paling terbaik kalau kita boleh buat. Kalau boleh buat lepas isyak pun boleh, lepas tarawih pun boleh.
1 ataupun 3 dan seumpamanya. Adapun solat tarawih ini tertentu pada bulan Ramadan saja. Jadi kalau tak balik solat tarawih tak ada apa dah. Tak ada peluang dah. Dia sekali dia dalam setahun tarawih boleh buat 8, boleh buat 20. Oh tak pahala apa ni. Bak 8 20 dah tak pahala boleh buat belaka. Kalau gaji buat 20, kalau keluar gaji buat 8 dan ditambah dengan witir 1, 3 ataupun seterusnya. Jadi amalan-amalan ini adalah merupakan di antara asam garam pada bulan Ramadan. Tarawih ini merupakan asam garam pada bulan Ramadan. Tak tarawih macam laut tak masuk asam garam bila tak bertarawih. Sebab Nabi SAW telah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi kata barang siapa yang beribadat pada bulan Ramadan, mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, beribadat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, diampunkan dosa oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Dosa kita pada Allah mengampunkan semuanya dengan ibadat puasa, dengan ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini termasuklah tarawih, termasuk tarawih. Kemudian yang ke-8-nya ialah jamu orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Jamu orang berbuka puasa. Kita boleh jamu di rumah kita. Anak beranak kita panggil. Jiran-jiran kita panggil. Tak banyak pun tak apa, sebekal. Walaupun sekadar sebutir ke rumah pun kita jamu orang berbuka puasa, itu pun sudah dikira melakukan amalan yang baik pada bulan Ramadan. Mengadakan majlis berbuka puasa di rumah kita ataupun di surau-surau kita. Banyak surau atau masjid pada bulan Ramadan mengadakan majlis berbuka puasa. Ada setengah surau tu dia minta sebekal seorang, satu dalam saya bawa ke surau atau ke masjid. Kemudian pakai buka ramai-ramai berjemaah. Ada setengah surau ditempah nasi biryani. Kemudian makan nasi yang sama, lauk yang sama. Makan nasi, kalau bekah daripada rumah masing-masing ini, dia berbeza-beza. Dia berbeza-beza, lauk itu berbeza-beza. Bila buat tempahan makanan yang sejenis, maka makanan yang dihidang pada majlis berbuka itu sama saja. Itu rasanya lebih baik. Jadi jamu orang berbuka puasa ini, orang yang berpuasa itu boleh pahala. Kita jamu dia 2 kali dapat pahala. 2 kali ganda dapat pahala jamu orang berbuka puasa. Jadi orang yang tahu kelebihan mereka ni sentiasa mengadakan majlis berbuka puasa dan mengajak orang-orang yang berhampiran dengan dia, anak beranak umpamanya, keluarga, kaum kerabat, jiran-jiran, untuk mengadakan majlis berbuka puasa. Saya teringat guru saya, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Tiap-tiap petang dia ajak orang berbuka puasa. Tiap-tiap petang kat surau dia, kat masjid dia. Tiap-tiap tahun-tahun dah. Maulana ni pada petang-petang dia mengadakan majlis berbuka puasa di surau dia. Jadi orang tahu pergi, ramai orang pergi kat surau dia. Itu merupakan amalan-amalan yang menjadikan puasa kita renggang pada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, apakah pula perkara makruh pada bulan Ramadan? Benapa pula jadi makruh? Makruh ni antara disebutkan oleh ulama-ulama ialah berkomor-komor ataupun bersugi selepas gelincirnya matahari. Lepas gelincir matahari, lepas pada masuk waktu zuhur, matahari dah gelincir dah, dia banyak berkomor-komor. Dia bersugi, gosok gigi. Gosok gigi ataupun berkomor-komor tak perlu dah. Sebab gigi kita ni kita dah bersih dah lepas sahur tadi. Kita gosok gigi dah, kita bersugi dah, kita bersih dah. Dia kata dah berbau, mulut bau. Kita rasa tak selesa, mulut kita berbau. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Mulut orang yang berpuasa itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
sebagaimana darah orang mati syahid berbau harum macam kasturi. Itulah kelebihan orang yang berpuasa dan mereka yang mati syahid. Darah mereka berbau harum, mulut mereka berbau harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkomok-komok ataupun bersugi ini jadi makruh lepas gelincir matahari. Nabi suka bersugi. Antara amalan yang sangat Nabi suka, pertama sekali memakai bau-bauan. Yang keduanya ialah bersugi. Dekat nak wafat tu Nabi minta kain sugi. Dekat nak wafat tu Nabi minta kain sugi untuk bersugi. Untuk bersugi. Tetapi pada bulan Ramadan, lepas gelincir matahari tidak sesuai lah untuk bersugi atau untuk berkomok-komok. Kemudian yang keduanya boleh jadi makruh juga, ialah bila memasukkan air ke dalam hidung. Kalau piga-piga hidung ni tak apa, tak ada masalah. Kalau memasukkan air kerap kali, masuk air ke dalam hidung, takut nipah ke dalam. Takut orang panggil jalan ke dalam, masuk air dalam hidung. Lutut hidung ni rongga. Bila air itu masuk ke dalam, bukan setakat makruh, batal memasukkan angin benda ke dalam hidung. Maka tak cocok dengan alat untuk keselamatan COVID-19. Ke dalam, batal. Memasukkan angin ataupun benda ke dalam mana-mana rongga di badan kita ini. Jadi makruh kalau kita ni duk main air ke hidung ni, walaupun biga-biga pun sila-sila air bulan dia boleh menyebabkan jadi masalah kepada puasa kita itu sendiri. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, ada satu lagi tak? Belum masuk Ramadan, ada tak lagi ayat itu? Bila kita masuk puasa ni? Ayah, mana hari pagi satu ada lagi ya? Minggu depan. Kita sambung minggu depan. Kita sambung minggu depan kuliah kita berhubungan puasa ni. Sebelum masuk Ramadan, insya-Allah kita akan sambung pada pagi Sabtu minggu depan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.